Isu pertama yang kita nak bahaskan pada hari ini adalah tentang kelebihan puasa Ashura. Dan saya yakinlah barangkali ramai yang dah tahu dah tentang kelebihan puasa Ashura. Barangkali kita dah lihat dekat certain buku ataupun dekat social media ada yang share tentang hadis-hadis Nabi SAW yang ada kaitan dengan puasa Ashura. Jadi kita nak kongsi dengan antum hadis Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, siyamu yaumi Arafah akhtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dahu. Wa siyamu yaumi Asyura akhtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablahu. Kata Nabi SAW, puasa pada hari Arafah saya berharap kepada Allah dapat menghapuskan dosa tahun sebelum dan tahun sesudahnya. Dan puasa hari Asyura, saya berharap kepada Allah dapat menghapuskan dosa tahun sebelumnya. Jadi dalam this particular hadis, Nabi SAW sentuh tentang dua jenis puasa. Yang pertama adalah puasa Arafah, yang kedua adalah puasa hari Asyura. Puasa Arafah telah berlalu pada musim haji yang lalu, iaitu pada bulan Zulhijjah. Maka yang kita nak tempuhi tidak lama lagi ni, dalam beberapa hari ini adalah puasa hari Asyura. Dan kata para ulama kita, di antara kelebihan yang amat jelas yang ada kat dalam hadis ini adalah puasa hari Asyura, dia menghapuskan dosa yang setahun lah, iaitu tahun lalu. Itu di antara kelebihan puasa Asyura. Jadi indahnya Islam, kita puasa hanya satu hari sahaja, iaitu pada hari Asyura, tapi kelebihannya adalah dihapuskan dosa. Dihapuskan dosa selama setahun. Dan kata ulama kita juga, yang dosa yang dimaksudkan dekat sini adalah dosa-dosa kecil. Dekat sini timbul satu persoalan. Ustaz, daripada mana para ulama kita dapat dalil yang mengatakan yang dosa yang dihapuskan dekat sini adalah dosa-dosa kecil dan bukan dosa-dosa besar? Jadi antum akan lihat, ramai daripada kalangan ulama, mereka berpandangan yang dosa yang dihapuskan dekat sini adalah dosa-dosa kecil dan bukan dosa-dosa besar. So here comes a question. Dalam hadis ni dia tak sebut dosa kecil ataupun dosa besar. Tetapi kenapa ramai di kalangan ulama kita mereka memberikan pandangan yang mengatakan yang dosa yang dihapuskan kat sini adalah dosa-dosa yang kecil dan bukan dosa-dosa yang besar. Di antara ulama yang berpandangan yang mengatakan yang dosa yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah dosa-dosa kecil adalah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, salah seorang tokoh ulama hadis dalam mazhab Asy-Syafi'i. Jadi, bila kita buat kajian dalam bab ini, kita akan lihat kenapa sebagian ulama kata yang dosa yang dimaksudkan kat sini adalah dosa yang kecil. Mereka berhujah dengan hadis yang lain. Ada sepotong hadis, kata Nabi SAW, Al-Jum'atu ilal Jum'ati. Satu solat Jumaat hingga ke satu solat Jumaat yang seterusnya. Ramadan ila Ramadan. Bulan Ramadan hingga bulan Ramadan yang seterusnya. Dia menghapuskan, dia menggugurkan dosa-dosa antara keduanya. Sekiranya kalau dijauhi dosa-dosa besar. Dalam sepotong hadis, Nabi kata, kita solat Jumaat sampailah the next week punya Jumaat. Contoh, this week kita pergi solat Jumaat, next week kita pergi solat Jumaat. Contohlah ni bukan yang COVID punya keadaan lah, sekarang tengah COVID kan. So tak every week kita boleh pergi solat Jumaat. Jadi contohlah bukan COVID. Jadi satu Jumaat hingga ke Jumaat yang lain, dalam tempoh seminggu tu, Allah hapuskan dosa-dosa kecil. Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan tahun ni sampailah Ramadan tahun depan, antara keduanya Allah akan hapuskan dosa-dosa kecil kita. Dengan syarat, kata Nabi SAW, kalau sekiranya dijauhkan diri daripada dosa-dosa besar. Jadi Nabi SAW sebut tentang kalau sekiranya dijauhi dosa-dosa besar, maka akan diampunkan. Dosa-dosa kecil yang berlaku antara satu Jumaat dengan Jumaat yang lain, antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain. Jadi Ustaz, itu tentang solat Jumaat Ustaz. Itu tentang Ramadan. Yang kita sedang bahaskan ni tentang Yaumu Arafah dengan Yaumu Asyura dalam hadis ni. Hari Arafah dengan hari Asyura. Apa kaitan dia dengan solat Jumaat? Apa kaitan dia dengan bulan Ramadan? Kaitannya kata para ulama kita,
adalah kalau ibadah yang seagung solat. Dalam banyak-banyak ibadah, antara ibadah yang one of the top, kan, yang agung, yang pertama sekali yang akan disoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah berkaitan dengan solat. Kalau ibadah solat, kan, tidak dihapuskan dosa-dosa besar, apatah lagi ibadah yang lebih rendah daripada solat, iaitu puasa sunat Ashura. Lagi tidak dihapuskan dosa-dosa besar. Kalau puasa Ramadan, dalam banyak-banyak puasa, antara puasa yang tinggi derajatnya adalah puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan hanya dihapuskan dosa-dosa kecil, antara satu Ramadan dengan Ramadan yang berikutnya, hanya dihapuskan dosa-dosa kecil, apatah lagi kalau puasa itu adalah puasa yang lebih rendah derajatnya, iaitu puasa hari Ashura. Jadi Nabi kaitkan dihapuskan dosa antara satu Jumaat dengan Jumaat yang lain. Nabi kaitkan dihapuskan dosa antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain dengan syarat kalau hamba tersebut menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar. Jadi kalau ibadah yang seagung solat, kalau ibadah seagung puasa Ramadan, hanya dihapuskan dosa-dosa kecil sahaja, maka yang puasa Ashura ni pun, dia bukan lebih tinggi daripada puasa Ramadan, puasa Ashura bukan lebih tinggi daripada ibadah salat, maka kata para ulama, mereka mengatakan yang dihapuskan hanyalah dosa-dosa kecil. Habis Ustaz, dosa-dosa besar tu macam mana? Dosa-dosa besar kata ramai di kalangan ulama kita, dia perlukan kepada taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah dihapuskan dosa tersebut. Jadi dosa besar ni diperlukan kepada seorang hamba itu benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak simpulkanlah soalan pertama tentang kelebihan puasa Ashura adalah jelas dalam hadis ini dia menghapuskan dosa tahun sebelumnya. Dan yang dimaksudkan dengan dosa kat sini, ramai di kalangan ulama berkata berpendapat adalah dosa-dosa kecil.